Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurul Mahira binti Rahim. Saya melakukan watak sebagai Puan Aisyah dan juga Mahira di dalam video tersebut. Nama saya Su En. Saya pelakon sebagai watak Su di dalam video ini. Selamat menonton video kami. Siri 1. Video siri 1 ini menerangkan tentang sistem pendidikan negara selepas mencapai kemerdekaan. Video ini menyentuh tentang laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan 1961 dan laporan Aminuddin Baki 1964. Apa ni? Saya tak faham lah ni. Hai Su. Hai Mahira. Awak kenapa ni? Awak okey tak? Saya tak okey lah Mahira. Saya tertekan sangat. Kenapa? Awak ada masalah ke? Sekiranya awak ada masalah, awak boleh kongsikan kepada saya. Manalah tahu saya boleh membantu. Di kelas pagi tadi, saya menerima keputusan peperiksaan percubaan saya. Saya sangat tertekan melihat markah mata pelajaran Bahasa Melayu. Sangat teruk. Kenapa? Awak dapat grade apa untuk Bahasa Melayu? Sebenarnya, saya ditetapkan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya sangat tidak suka Bahasa Melayu ni. Kenapa awak tidak suka Bahasa Melayu pula? Yalah, saya ni kan bangsa Cina. Jadi, saya tidak pasti dan mahir dalam menggunakan Bahasa Melayu. Saya tidak mahulah belajar Bahasa Melayu. Sangat susah bagi saya. Janganlah berkata begitu, Su. Awak tahu tak, Bahasa Melayu ni sangat penting untuk kita. Apa maksud Mahira? Maksud saya, sebagai rakyat Malaysia, Bahasa Melayu sangat penting untuk komunikasi. Macam saya dengan awak mudah untuk berkomunikasi menggunakan Bahasa Melayu. Saya amat memahami bahawa Bahasa Melayu ni sangat penting. Dan saya pun boleh cakap dalam Bahasa Melayu juga. Tetapi semasa menjawab soalan-soalan di dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu, sangat susah bagi saya. Berbalik otak saya ingin memikir ayat yang gramatik dan juga tata bahasa yang betul. Saya faham. Saya pun masih lagi lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Tetapi awak perlulah berusaha untuk tingkatkan penguasaan Bahasa Melayu awak. Untuk pengetahuan awak, selepas negara kita mencapai kemerdekaan, telah dinyatakan dalam laporan Rahman Talib bahawa Bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk semua jenis sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah kebangsaan dan juga institut pengajian tinggi. Dan selain itu, semua pelajar diwajibkan untuk lulus dalam Bahasa Melayu jika ingin masuk ke sekolah menengah. Betul, saya pun tahu akan perkara ini juga. Sebab itulah, saya sangat risau sekarang ni Mahira. Bagaimanakah jika peperiksaan akhir nanti, saya masih gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? Dan bagaimana jika saya tidak layak untuk sambung pelajaran di sekolah menengah nanti? Apa yang saya perlu lakukan untuk mempertingkatkan penguasaan Bahasa Melayu saya, Mahira? Setahu saya, terdapat kelas peralihan yang diwujudkan untuk kaum pelajar Cina dan juga Melayu, India untuk belajar tentang Bahasa Melayu. Jadi saya rasa awak patut sertai kelas peralihan tersebut supaya dapat mempertingkatkan lagi bahasa Melayu awak, kosakata, tata bahasa dan juga mampu untuk mencipta ayat-ayat yang gramatis. Baiklah, saya akan cuba untuk sertai kelas peralihan tersebut. Selain itu, walaupun kamu dah sertai kelas peralihan tu, kamu boleh juga belajar bersama-sama dengan saya. Saya boleh membantu awak. Sekiranya awak ada masalah ataupun soalan-soalan yang awak susah nak faham, awak boleh rujuk saya. Mungkin saya boleh membantu. Betul ke Mahira? Saya takut saya akan ganggu masa kamu. Tak adalah, saya tak merasa beban pun untuk membantu awak. Kongsi ilmu dengan awak kan sesuatu amalan yang mulia. Awak kan kaum baik saya. Baiklah, sekiranya Mahira berkata begitu. Terima kasih Mahira di atas nasihat yang diberikan. Saya sangat bersyukur sebab mempunyai sahabat yang baik, cantik dan juga tidak ketentu ilmu seperti Mahira. Sama-sama, Su. Sekarang ni saya sudah lega sebab dapat kongsikan masalah saya dan saya penuh semangat sekarang ni.
dan terus berjuang untuk mempertingkatkan kemahiran bahasa Melayu saya. Wah, baguslah. Macam inilah kawan saya. Teruskan semangat awak tu. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Pandainya anak ibu ni mengaji Al-Quran. Mestilah ibu. Ibu nak tahu tak? Sekarang ni dekat sekolah adik dah ada mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi semua pelajar Muslim akan mengambil pendidikan Islam. Dan kawan adik yang bukan Muslim seperti Su akan mengambil mata pelajaran pendidikan moral. Oh, baguslah begitu. Dengan wujudnya mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral, ia mampu membentuk Allah yang baik dalam diri para pelajar. Ya, betul tu ibu. Dekat sekolah adik belajar banyak perkara. Contohnya adik belajar amali solat, belajar cara mengaji Al-Quran dengan tajuk yang betul. Adik juga belajar tokoh Islam terdahulu dan banyak nilai-nilai murni yang adik dapat. Oh, faham? Ibu sangat suka akan sistem pendidikan di negara kita sekarang ni sebab telah memperkenalkan mata pelajaran Allah di sekolah. Kamu perlulah sentiasa memberikan perhatian semasa guru mengajar, saling menghormati, bertolak ansur dan juga memberikan bantuan jika rakan dalam kesusahan. Baiklah ibu. Adik faham dan akan ingat semua nasihat-nasihat yang ibu berikan. Bak kata cikgu bahasa Melayu adik, beliau menyatakan akhlak dan moral seseorang sangat penting dalam kehidupan. Walau tinggi mana pun kepandaian seseorang, tetapi jika dia tidak mempunyai akhlak dan adab yang tinggi, dia akan tetap dipandang zero dan dibenci oleh masyarakat. Bagusnya anak ibu ni. Saya anak ibu. Saya ibu juga. Okeylah, nampaklah ayah sudah pulang dari masjid. Marilah kita makan malam bersama-sama. Baiklah ibu, jom. Selamat pagi semua murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih, Cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai topik nombor pecahan. Jadi, cikgu nak kamu semua keluarkan buku teks matematik dan buka buku surat 24. Kamu semua dah buka buku surat 24? Sudah, Cikgu. Okey, cikgu nak kamu semua baca dulu nota di buku teks sementara cikgu tulis nota di bawah buku. Boleh, Cikgu. Kamu semua dah habis baca nota di buku teks? Sudah, Cikgu. Okey, sebelum cikgu memulakan, cikgu nak tanya, apa itu definisi nombor pecahan? Siapa boleh beritahu cikgu? Saya, Cikgu. Okey, soalan. Nombor pecahan merupakan nombor yang mewakili sebahagian daripada satu kumpulan ataupun satu benda. Ya, betul. Bagus sesuai yang duduk. Seperti yang soalan katakan sebentar tadi, nombor pecahan merupakan nombor yang mewakili sebahagian daripada satu benda ataupun satu kumpulan. Okey, seterusnya cikgu akan ajar kamu tentang struktur nombor pecahan. Nombor pecahan mempunyai dua bahagian. Di bahagian atas merupakan nombor pengangka, manakala di bahagian bawah disebut sebagai nombor penyebut. Manakala garis di tengah boleh dikatakan sebagai per ataupun daripada. Jadi untuk kamu membaca nombor pecahan ini adalah disebut sebagai 1/2 ataupun 1 daripada 2. Kamu faham setakat ini? Faham, Cikgu. Okey, bagus. Seterusnya, kita akan mengenali jenis-jenis nombor pecahan.
Jenis-jenis nombor pecahan ini ada 3 jenis. Yang pertama, pecahan wajar. Yang kedua, pecahan tidak wajar. Yang ketiga, pecahan nombor bercampur. Cikgu akan terangkan kepada kamu semua satu persatu jenis-jenis nombor pecahan ini. Okey, yang pertama, pecahan wajar. Pecahan wajar ini merupakan satu nombor pecahan di mana nombor pengangka lebih kecil daripada nombor penyebut. Contohnya, 3/7. Nombor 3 lebih kecil daripada 7 kan? Ya, cikgu. Jadi, nombor pengangka dia ialah 3, di mana 3 merupakan nombor pengangka yang kecil daripada penyebut. Jadi, disebut sebagai pecahan wajar. Yang kedua, pecahan tidak wajar yang mewakili nombor pecahan di mana nombor pengangka lebih besar daripada nombor penyebut. Contohnya, 5/3, di mana nombor 5 lebih besar daripada 3. Jadi, nombor pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Dan ini disebut sebagai pecahan tidak wajar. Dan akhir sekali, pecahan nombor bercampur, iaitu di mana nombor bercampur ditulis bersama dengan nombor bulat. Contohnya 1/3. 1/3 ini nombor bercampur, 2 ni pula nombor bulat. Jadi untuk tulis nombor pecahan bercampur, kita tulis 2/1/3. Baiklah, kamu semua faham apa yang cikgu sampaikan? Faham, cikgu. Okey, baiklah. Kalau begitu, cikgu nak kamu, salah seorang daripada kamu sebutkan nombor pecahan yang cikgu tulis ni. Okey, 5/7. Apa jenis nombor pecahan ini? Pecahan wajar. Okey, betul, bagus. Nampaknya kamu semua sudah memahami nombor pecahan yang cikgu ajarkan sebentar tadi. Okey, jadi cikgu nak kamu semua salin semua nota yang ditulis di papan putih ini. Sebentar itu, cikgu akan menanda buku latihan kamu. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, boleh bertanyakan kepada cikgu. Boleh, cikgu. Bila mata temu mata, melonjak kasih di jiwa. Inikah gerangannya kita? Okey, baiklah murid. Nampaknya waktu kelas kita hampir tamat. Tetapi sebelum saya meninggalkan kelas kamu, saya ingin mengingatkan bahawa kamu semua akan menduduki peperiksaan akhir. Jadi, saya ingin ingatkan kamu supaya mengulang kaji pelajaran bagi topik yang kamu lemah dan siapkan semua latihan pengukuhan yang cikgu berikan. Sekiranya kamu ada sebarang soalan ataupun soalan yang kamu sukar menjawab ataupun kurang faham, kamu boleh rujuk kepada saya. Boleh semua? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Baiklah, murid-murid. Terima kasih, murid-murid. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Dan kita jumpa minggu depan. Akhirnya tamat juga kan peperiksaan kita? Ya benar, sekarang ni saya sangat lega kerana sudah tamat peperiksaan ni. Saya pun tak sabar nak melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya, iaitu di sekolah menengah. Saya pun, tetapi kita akan tamat persekolahan semasa kita berumur 15 tahun. Jadi maksudnya, lama lagi kita akan tamat persekolahan. Ya, betul tu. Sebab kini kan sistem pendidikan telah meningkatkan umur tamat persekolahan iaitu kepada 15 tahun. Tapi mungkin ada banyak faedahnya di sebalik peningkatan umur tamat persekolahan ini. Apa maksud tu, Mahir? Maksud saya, mungkin mereka ingin meningkatkan lagi kualiti pendidikan di mana pelajar dapat memperolehi banyak ilmu pendidikan yang lebih baik dan juga lebih lengkap. Dan hal ini juga akan melahirkan generasi baru yang berkemahiran tinggi dan juga berpengetahuan tinggi. Dan selain itu juga, kita akan lebih bersedia untuk melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi di kemudian hari. Faham? Sila tonton siri video 2 untuk menyaksikan perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang dialami oleh Suda Mahira setelah perkembangan teknologi dan inovasi di negara Malaysia semakin maju.